إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب ورسله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بجعدي ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. رواه البخاري ومسلم والترمذي. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan bagi Al-Hafiz Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan kita di dalam bab yang ketiga, yaitu babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
bab pada menyatakan hadis-hadis yang telah datang dari hadis menceritakan tentang rambut bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada siang hari ininya kita masuk pada hadis yang keempat daripada hadisil bab, hadis yang menceritakan tentang rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmat kita tahu bagaimana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbesar sekalinya supaya kita tu menambah kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya makrifah kita kepada Nabi itu makrifatun khassatun, makrifat yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana di dalam kubur bila kita mati antara soalan yang terbesar selain daripada man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka, antara yang kerap diulang-ulang di dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang soal di dalam kubur ialah muka nakir akan tanya man hazar rajul, siapakah laki-laki ini. Kata ulamanya dibawa datangkan suratu Muhammadin, gambaran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tak kenal rupa parah Nabi kita ataupun siapa tak kenal siap. Maka itu hikmat yang paling besar sekali kenapakah ulama menyusun beberapa ilmu untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dengan ilmu akidah saja. Ilmu akidah itu dia panggil ma'rifatu 'ammah, makrifat dengan secara umum. Itu fardu ain, yajibu ala kulli mukallafin, wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Hak ni kalau tak reti man nabiyuka di awal lagi tak boleh jawab. Ada soalan siapa nabi engkau? Tak boleh nak jawab. Pasal hak fardu ain sendiri itu tak lepas dah. Itu ilmu tauhid dia bagi. Di dalam qismus tsani, bahagian yang kedua dalam perbahasan ilmu tauhid, an-nabawiyah atau nubuwah ataupun risalah, dipanggil kerasulan, kenabian. Maka hak tu nak mengesahkan iman kita, maka wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf mengaji hak tu. Kemudian ditambahkan lagi orang panggil ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak fardu ain. Sebagai bentuk jalan untuk menambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ziyadatul ma'rifah, ziyadatul mahabbah, bertambah kenal maka bertambah cinta. Sebagaimana kata pepatah Arab, al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu thamarah. Pokoknya ialah kenal, maka hasil daripada pokok tersebut buah cinta. Dan orang tua-tua kita pun kata tak kenal maka tak cinta. Gitu. Maka ulama tambah lagi, selain daripada ilmu akidah, ditambah lagi ilmu sirah an-nabawiyah. Satu. Kemudian ilmu dalailun nubuwah. Dua. Kemudian ilmu khasaisun nabawiyah. Tiga. Dan yang terakhir ialah ilmu syama'ilur rasul atau syama'il muhammadiyah. 4. Jadi tambah hak wajib mula-mula tu orang panggil ilmu akidah,
Jadi 5 ilmu kita kena belajar untuk menambah kenal kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ziyadatul ma'rifah tadullu ala ziyadatil mahabbah. Nah, bertambah-tambah makrifat, bertambah-tambah kenal menunjukkan bertambah-tambah di atas cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seorang yang cinta kepada Nabi, dia akan bersama Nabi. Al-mar'u ma'man ahab. Seseorang yang cinta kepada seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang cinta kepada Nabi pasti akan menghidupkan apa-apa yang berkait dengan Nabi. Nah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis-hadis yang datang warid. Satunya man ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa fi riwayatin man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Gitu. Barang siapa yang cinta akan aku, nescaya adalah dia bersamaku di dalam syurga. Bagaimana? Ini ditafsirkan cinta tu dengan buktinya menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, hasil daripada dia cinta kepada aku, maka dia mengikuti aku, kana ma'i fil jannah. Nescaya dia bersamaku di dalam syurga. Itu. Maka kerana itulah kita belajar kitab Syama'ilur Rasul. Satu daripadanya ialah yang dihimpun oleh Al-Hafiz Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu. Gitu dah. Maka kita di dalam hadis yang ke-27 daripada sekalian hadis, dan hadis yang keempat daripada hadisil bab, yakni bab pada menyatakan tentang rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita nak tiru juga rambut ni atau kita tak nak tiru, tak apa, sebab ini dipanggil sunnah jibiliyah. Nah, jadi bukanlah orang tak rambut tak ikut Nabi, tak panjang seperti Nabi, lawan sunnah ni. Dah, tak semesti gitu. Pasal kalau tengok kita semua ni, semua rambut pendek belaka ni. Kan? Semuanya botak belaka. Apa melawan sunnah Nabi tak? Tapi kalau kita berambut panjang, dengan beberapa tahap kepanjangan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sebelum ni kita sebut dah. Rambut Nabi ni ada beberapa martabat. Ada namanya wafrah, ada namanya apa? Limmah, kalau tak silap. Jummah, itu. Ada. Lagi ada 3. Ada 3 orang panggil martabat panjangnya rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada limmah, ada jummah, ada wafrah. Tu 3. Ada sekat cuping, ada bawah daripada cuping, dan ada yang mencecah sehingga ke bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat rambut seperti itu juga kerana nak mengikuti rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Sunnah jibiliyah dia panggil. Tapi jangan pula orang yang tak berambut panjang, botak, cukur, kita kata ni lawan sunnah ni. Jangan gitu. Jangan gitu. Kerana itu sunnah jibiliyah. Samalah seperti janggut.
seperti jubah, gamis, serban, rida, itu semua sunnah jibiliyah. Yang mana kalau kita buat untuk ikut Nabi dapat pahala. Tapi bukanlah orang tak pakai seperti itu tu melawani sunnah, bukan. Karena sunnah yang wajib ialah sunnah akhlakul karimah, berakhlak yang mulia, mentaati perintah Allah yang wajib dan menambahkan yang sunat-sunat daripada mandub an-nadb, dan menjauhi perkara yang makruh, apalagi kalau perkara yang haram, zahiran wa batinan. Itu hak sepatutnya kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pakai jubah, pakai gamis, pakai serban, pakai rida, simpang janggut, rambut panjang, sama ada limah, jummah, wafroh, itu semua tu sunnah jibiliyah. Gitu dah. Jadi kalau kita jubah, serban, janggut, apa lagi? Gamis, rambut pun ikut Nabi, tapi hatinya tak ikut Nabi. Hasad dengki, takabur, ujub, sum'ah, riya. Belum lagi benar-benar kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena bahas itu, habis. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, haddasana mencerita akan kami oleh Muhammad bin Basyarin. Qala berkata Muhammad bin Bashar, haddasana mencerita akan kami, akan Muhammad bin Bashar, Wahb bin Jarir bin Hazim, Wahab bin Jarir bin Hazim. Qala berkata ia Wahab bin Jarir, haddasani mencerita akan daku, abi oleh bapakku. Siapa bapakku? Jarir. Jadi Wahab kata Jarir bapakku cerita kepada aku, memberitahu akan daku. Daripada siapa? An Qatadah, daripada Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah ni seorang sahabat juga. Tapi Qatadah ni qala berkata ia Qatadah, qultu berkata olehku, yakni fis su'al. Jadi Qatadah ni dia tanya li Anasin kepada Anas bin Malik. Padahal Qatadah tu sahabat. Tanya kepada sahabat siapa? Anas bin Malik. Kebelik tu. Di sininya kita dapat tahu bahawasanya sahabat-sahabat Nabi bukan hanya Qatadah dan Anas bin Malik. Selain daripada tu, kalau kita jumpa banyak hadis-hadis, mereka para sahabat tu gemar berbicara tentang pribadi Nabi, akhlak Nabi, rupa paras Nabi, action Nabi, fashion Nabi, style Nabi. Mereka suka. Padahal mereka tahu, tapi mereka suka tanya, macam mana Nabi duduk? Dia suka gitu. Padahal bukan dia tak tahu, dia pun sahabat. Pasal sahabat ni man laqiyan Nabi, mereka yang berjumpa dengan Nabi fi hayatin Nabi. Pada masa hidup Nabi di dunia, mubasyaratan secara langsung. Wa amana bihi dan beriman dengan Nabi. Wa mata ala zalikal iman dan mati di atas demikian itu iman, fahuwa sahabiyun, maka itu sahabat. Maka sahabat-sahabat ni dia saling suka sesama mereka ni tanya tentang macam mana Nabi makan? Macam mana Nabi duduk? Macam mana Nabi bergaul? Macam mana? Dia suka gitu. Macam mana pakaian Nabi? Macam mana rambut Nabi? Suka. Padahal dia pun sendiri tahu rambut Nabi bagaimana. Tapi asyik. Asyik mereka tu mengingati tentang mahbubnya, iaitu kekasihnya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila sahabat ni sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat yang ditanya tu akan selawat sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni pula cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat pula. Pasal telah maklum Nabi kata, al-bakhilu, bermula orang yang kedekut itu,
Nah, man zukirtu indahu, mereka yang disebutkan aku di sisinya, falam yusalli alayya, tapi tidak berselawat dia di atas aku. Kayak gitu. Jadi sahabat tu suka berselawat ke atas Nabi SAW. Maka sebab tu bicaranya Nabi. Padahal mereka tahu. Qatadah, tak kira Qatadah tak tahu rambut Nabi bagaimana. Tahu, sebab dia sahabat. Tapi dia ditanya pula, qultu li Anasin, bertanya olehku akan Anas bin Malik. Anas bin Malik pun sahabat. Apa dia tanya? Kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana adalah rambut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah. Kalau kita ni kak dak nanya dah tahu tanya apa? Dah? Tanya ni kalau tak tahu, dah. Jadi di sini pun kita faham kata tanya tu tak semestinya tak tahu. Apalagi kalau tak tahu pasti disuruh bertanya. Kayak gitu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau mu tak tahu mu kena tanya ahli ilmi. Ahli zikri itu ahli ilmi. Nah, fasalu, menanyalah oleh kalian ahla zikri akan ahli zikir. Ahli zikir ni ahlal Qur'ani, ahli Quran. Siapa? Ya ini a'immah mujtahidin, para imam mujtahid. Nah, jadi kalau tak ada imam mujtahid, tanyalah kepada yang mengaji dengan imam mujtahid. Tak ada lagi orang yang mengaji imam mujtahid, orang yang mengaji dengan orang yang mengaji dengan imam mujtahid. Tak ada lagi orang yang mengaji dengan orang yang mengaji dengan orang yang mengaji dengan orang mujtahid. Tak ada lagi sampai kita sekarang. Nah, jadi kalau mengaji itu sebab tu ulama kata kena ada sanadur riwayah wa sanadud dirayah wa sanadut tazkiyah. Tiga sanad kena ada. Kenapa? Tu sambung. Jadi bukan ahli zikir tu maknanya hok duk ngatik hiling-hiling jahil tukir tu bukan. Faham tak? Sebab ada pernah saya dengar video orang tarekat. Dia kata, "Apa tanya tok guru, ulama-ulama, para kiai-kiai, masyayikh. Tak ada dalam Quran suruh tanya ulama, tok guru, kiai, masyayikh. Yang adanya ahlu zikir, fasalu ahla zikri. Tanya olehmu akan ahli zikir." Siapa ahli zikir? Kita lah. Hak kuat tu. Siapa gutuh surah kayu tu gutuh. Zaman dulu tu kuat tarekat kan ada setengah-setengah sepak-sepak tu. Ngatik. Kuat duduk berdiri pula. Lepas berdiri melompat. Allah. Gutuh siapa surah. Kuatnya mengatik. Boleh ke? Boleh. Tapi bukan zikir saja. Kalau zikir saja jahil lah, kena mengaji. Hak tu jadi karuk tu, hak tu jadi ajaran sesat tu. Nah, tak betul makna gitu. Ahlal zikri itu ahlal ilmi, ahlal Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tu satu daripada namanya ialah az-zikr. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan akan zikir. Apa zikir? Yakni Quran. Dan kamilah yang menjaga Quran daripada ditabdil, ditahrif, dikhianat, ditukar dan sebagainya. Itu. Jadi kalau tak tahu, apatah lagi kalau tak tahu, lebih-lebih lagi kena tanya. Kalau tahu pun tak boleh ke nak menanya? Boleh. Kerana banyak tujuan. Tengok. Macam kau tak ada. Dia tahu dah rambut Nabi SAW. Tapi ngaji tanya lagi ke Anas bin Malik. Nah, jadi kalau kita tahu dah, kadang-kadang kita nak bagi orang lain yang tak tahu tu tahu. Sebab kadang-kadang kita nak menerang pada orang lain payah, tak pandai kita nak menerang. Kita faham, tapi kita nak bagi penerangan pada orang itu, susahlah saya nak bagi penerangan. Kita pun tanya kepada tok guru, supaya tok guru yang bagi penerangan kepada orang ramai. Ada juga lagu tu, kayak gitu. Tapi Qatadah ni bukan dia tujuannya seperti itu. Qatadah ni tujuannya ialah supaya berlazat-lazat dengan mengingati mahbub. Nah, talazzuz. Nah, bi zikril mahbub. Berlazat-lazat dengan mengingati sang kekasih. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu. Bila Qatadah tanya kepada Anas kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala ai fil jawab. Siapa? Anas jawab kepada Qatadah. Jadi bukan Anas kata, macam mu tak tahu, kita tengok sendirilah rambut Rasulullah lagu mana. Nah, Anas pun suka cerita, suka mengkhabarkan, menerangkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah dakwah sahabat, sya'nus sahabat, kelakuan para sahabat Nabi begitu. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Nah, Umar tanya kepada Ali, ke pelik. Ali tanya kepada Abu Bakar, ke pelik. Tanya apa pasal sama-sama sahabat. Ini orang panggil talazzuz bi zikril mahbub, berlazat-lazat dengan mengingati sang kekasih. Apa jawab Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Lam yakun bil ja'di wala bis sabti. Lam tidak yakun adalah ia rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bil ja'di dengan terlalu lurus, straight. Macam orang buat teknik rebonding tu kan, straight. Nah, tidak. Rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah straight, lurus. Tidak terlalu lurus. Wala bis sabti, dan tidak juga rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berkerinting, mana bergulung-gulung. Nah, artinya tidak rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam straight betul, dan tidak juga rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kerinting, betul-betul khiting gitu, tidak. Artinya paham di sini rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lurus dan kerinting. Mana? Ikal mayang. Nah, berombok. Jadi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak straight seperti teknik rebonding, dan tidak juga khiting. Macam orang negro tu, khiting straight. Oh, payah. Akak tu gulung gelik. Dah. Lepas tu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah. Nah, antara lurus dengan gulung tu tengah-tengah. Mana ikan maya lah. Itu. Jadi kalau rambut orang straight, lawan sunnah Nabi lah. Tak gitu dah. Kita nak sebut sama. Itu panggil sunnah jibiliyah. Nah, sunnah jibiliyah. Itulah rupa rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau rambut kita tu straight, straight lah, tak apalah. Kalau rambut kita tu khiting, khiting lah, tak ada masalah. Jangan kita kata orang khiting tak ikut sunnah Nabi, orang straight tak ikut sunnah Nabi, lawan sunnah. Jangan. Nah, itu bukan sunnah yang wajib. Ini sunnah jibiliyah. Sama seperti janggut ke? Janggut, misal ini orang panggil zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengenalan manusia dengan agama yang dianutinya. Kalau orang Kristian zaman Nabi ni, zaman kita lah ni tak boleh nak buat gitu dah. Masing-masing bukan di situ dah pengenalan. Mana? IC. Pasport itu. Zaman dulu tak ada IC, tak ada pasport, tak ada surat beranak. Nah. Jadi pendaftaran kelahiran itu dulu diakui di hadapan ketua-ketua kampung, ketua-ketua kabilah. Dia dapat anak, dia pergi isytihar di hadapan tuk ngulu ketua. Ini baby ni anak saya, namanya sekian-sekian, bank saya. Pendaftaran itu. Mana ada surat-surat beranak apa? Gitu dah. Zaman dulu. Dan zaman dulu jangan buat seperti zaman kita sekarang. Zaman dulu orangnya orang yang sikoh-sikoh. Kalau sikoh sungguh. Nah, dipercayai. Tidak penipu. Zaman kita sekarang, ustaz pun penipu lagi. Nah, gitu. Jadi berubahlah zaman itu. Nah, jangan kita kata apa buat pendaftaran anak zaman Nabi tak ada, bid'ah semua. Teruk kita cakap lagu tu. Nah, zaman Nabi tu gitulah. Jadi orang tu dikenali dengan agamanya pada image rupanya. Kalau orang Kristian, misainya tebal, janggutnya cukup. Macam Mr. Potato. Ataupun KFC apa? Patung KFC tu kan, misal dia tebal. Nah, janggutnya cukup.
Itulah rupa orang Masihiyun dulu. Jadi kalau tengok jauh lagi zaman dulu tengok, oh Kristian ni pasal misalnya tebal, cangguknya cukur. Itu. Kalau Yahudi jangguknya lebat, misalnya cukur. Gitu. Dia terbalik, nah, dia menyalahi. Tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khaliful yahud wan nasara. Menyalahilah olehmu akan Yahudi dan Nasara. Mana? Nipiskan misai, rapikan janggut. We ada pengenalan baru. Mana kita bukan Yahudi, kita bukan Kristian, kita Islam. Nahnu muslimun, kami orang Islam. Mana? Ni wajah ni nampak dah. Misainya nipis, janggutnya rapi, segenggam potong. Segenggam potong janggut. Zaman dulu. Jadi kalau orang tengok misai nipis, janggut tu rapi comel, orang Islam ni. Gitu. Zaman dulu tu begitu. Sekarang tak boleh dah lagu tu. Dah? Sekarang tidak lagu tu lagi. Nah. Tu. Kalau zaman hantuah dulu, hantuah gini ya, orang tahu dia Melayu. Pasal tengkolok, ada kerih, ada kan gitu. Zaman sekarang kalau kita gini ya, kita tu lebih Amerika daripada orang Amerika lagi. Okay? Seluaji soyok lutut atas belakang cak korok ke baju. Orang tahu orang Melayu ke apa. Tak boleh nak cas itu. Tengok pasport. Oh, orang Malaysia. Kayak gitu. Jadi sekarang ni berubah orang panggil pengenalan. Kita kadang-kadang kena orang panggil fiqhul waqi' wat tawaqqu'. Kena faham fiqh waqi' dan tawaqqu'. Mana? Fiqh realiti sekarang dan apa yang berlaku sekarang ni. Kefahaman kita tu. Jadi supaya kita tidak bermusuh dengan orang dengan sebab tak ada janggut. Oh, tak ada janggut je. Lawan sunnah Nabi ni. Nah, sini. Atau dengan sebab orang tu rambut botak, macam sholing ya. Awak ni sami ke? Hari-hari cukup. Nabi rambut panjang, limah, wafrah, jummah. Awak rambut straight, lawan Nabi ke? Nabi tidak straight, Nabi ikal mayang. Dia jumpa orang negro pula, rambut awak keriting ni, lawan Nabi ke? Penat lagu tu. Nah, tak betul faham gitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu dah. Baik, habis. Jadi jawab Anas bin Malik, lam yakun bil ja'di wala bis sabti. Tidak adalah ia rambut Nabi itu dengan terlalu straight dan tidaklah dengan terlalu kerinting. Berarti ikal mayang. Gitu. Karena adalah karena adalah yablughu sya'ruhu, karena yablughu sya'ruhu adalah memanjang oleh rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam syahmata uzunaihi, melebihi daripada cuping telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil nama rambut Nabi ketika lebih panjang daripada lebih melebihi cuping telinga dipanggil wafroh. Dipanggil wafroh. Gitu dah. Tu. Jadi sya'run Nabi yasilu ilan ila nisfi uzunaihi wa tahti uzunaihi, itu fi ba'dil ahwali. Itu dah. Hadza fi ba'dil ahwali. Mana? Rambut Nabi ni mencecah cuping telinga atau bawah daripada cuping telinga separuh, lebih daripada cuping telinga separuh. Mana? Sampai sini ni. Ini fi ba'dil ahwal, pada setengah-setengah ketika. Wal ba'dul akhar, dan pada setengah ketika yang lain ila katifaihi, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sampai kepada bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kalau dalam kubur seksa, bukan aki bawa suratul Muhammadin, gambar Nabi Muhammad, rambutnya sekat ni ke sampai sini, rambutnya beralung-alung, tidak straight, tidak kerinting, maka tahulah kita, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Gitu dah. Habis.
Maka hadis ni rawahu meriwayat akan dia ini hadis oleh Al-Bukhari, oleh Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Baik situ. Faqala Imam Tirmizi haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki. Mencerita akan kami, kata Imam Tirmizi, oleh Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki. Qala berkata Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki, haddatsana Sufyan bin Uyainah, mencerita akan kami oleh Sufyan bin Uyainah. Ini Sufyan bin Uyainah ni salah seorang daripada ulama mujtahid juga. Satu nama Sufyan Ats-Tsauri, satu lagi namanya Sufyan bin Uyainah. Dua orang Sufyan. Nah, Ani bin Abi Najihin, diriwayatkan daripada anak laki-laki Abi Najih. An Mujahidin, daripada Mujahid. An Ummi Hani'in binti Abi Talib. Ummu Hani ini nama hak sebenarnya Fakhitah. Nah, mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Fakhitah binti bukan mak saudara Nabi, sepupu Nabi. Gitu. Silap. Bukan mak saudara dah, sepupu Nabi. Fakhitah binti Abi Talib. Sepupu Nabi lah, kerana dia ni Fakhitah ni kakak kepada Ali bin Abi Talib. Kakak kepada Ja'far bin Abi Talib. Nah, jadi dimasyhurkan orang panggil Fakhitah binti Abi Talib ni Ummu Hani. Ummu Hani. Jadi Ummu Hani inilah ketika mana Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi tidur di rumah dia tu. Ummu Hani binti Abi Talib, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakak kepada Ali bin Abi Talib. Qalat, berkata Ummu Hani, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, akan Mekah, yakni ketika mana Fathil Makkah. Nah, tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, akan Mekah, qadmatan, pada satu masa, yakni pada ketika mana Fathil Makkah, walahu, padahal baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'u ghadaira, ada 4 segala toncang-toncang bagi rambutnya. Itu. Nak ayatnya rambut Nabi ketika mana Fathul Mekah tu panjang sehingga Nabi jaling. Nabi ikat. Tocek jadi tocek. Berapa tocek? 4 tu. Kita je. Saya ni rambut panjang kot ni. Tapi ikat duduk dalam serban. Jadi Nabi nya 4 tocek. Arba'u ghadaira, ada 4 ikatan toncang, jalinan, toncang rambut. Mana rambut Nabi tu panjang, sampai ke bahu ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat. Ikat sebelah 1, ikat lagi 2, ikat lagi 3, ikat lagi 4. Jadi 4 toncang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkejut kita tu. Muka zuruf kita orang Melayu ni kalau tocek ni kan, kaki makrok lah. Nak kata ke mana? Inilah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak tocek ni, lawan sunnah Nabi lah. Tidak. Nak kata sunnah jibiliyah. Gitu. Sunnah jibiliyah juga saja. Berarti di sininya dapat difahami bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalam keadaan Rasulullah tu berambut panjang. Gitu dah. Banyak kelakuan Rasulullah di dalam hal Rasulullah tu berambut panjang. Kalau tengok dalam syarah hadis ni, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah fatihan fil 20 min Ramadana minas sanati tsaminati lil hijrati. Telah datanglah oleh Rasulullah kepada Mekah
Fatihan pada tahun Fathil Makkah, pembukaan kota Mekah. Bila 20 daripada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Wa nazala inda binti ammihi, dan turun Nabi di sisi anak perempuan ayah saudaranya, iaitu Abu Talib. Siapa dia? Anak perempuan bagi pak saudaranya Rasulullah SAW, As-Sayyidah Ummu Hani'in. Fakhithah tadi itulah. Wa ghtasala fi baitiha, dan mandi Nabi SAW di rumahnya. Itu dah. Jadi bila Nabi SAW pergi rumah Ummu Hani, tupai mandi, maka buatlah sokoknya, kopiahnya, serbanya. Maka Ummu Hani pun tengok rambut Nabi kita, ikat pak ikatan, pak toncang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ceritanya. Tu gitu. Waqad wasafat Ummu Hani zafairahu bi annaha arba'un, dan sungguhnya mensifatlah oleh Ummu Hani akan ikatan-ikatannya rambut Nabi dengan bahawa seikatan rambut Nabi itu arba'un, ada 4. Bila kata ikat rambut, pak ikatan, pak toncang, wa zafairu la takunu illa idza tala sya'r. Kayak gitu. Dan ikatan rambut tu tidak adalah ia melainkan apabila rambut tu panjang. Gitu. Kalau rambut pendek, satu eci, nak ikat ke mana? Maka boleh digerti di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Mekah Al-Mukarramah, rambut Nabi terlalu panjang sehingga diikat dengan 4 toncang, 4 ikatan. Itulah gitu. Faham itu. Jadi kalau rambut pendek, tak boleh nak ikat rambut pendek. Bila boleh ikat rambut sampai 4 toncel sekali, bermakna rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Itu. Jadi bila seorang itu rambut panjang, kemudian dia menjaga, merawat, tanda syukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah, niatnya nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapat tak pahala? Dapat pahala sunnah jibiliyah. Sama. Janggut kita sipai, segenggam, potong, lebih potong. Misai kita nipis, kita tidak cukup habis. Niatnya apa? Nak ikut saranan Rasulullah di zaman sahabat dulu. Khaliful Yahud wan Nasara. Maka dapat tak pahala? Dapat pahala sunnah. Kita pakai serba, pakai jubah, pakai gomis, berwangi-wangian. Niatnya apa? Nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat tak pahala? Dapat pahala sunnah. Tapi jangan kita kata orang yang tak buat seperti itu melawani sunnah. Ingat tu. Kerana hak ni sunnah jibiliyah. Hak wajib kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berakidah dengan akidah Nabi, bersyariat dengan syariat Nabi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh yang wajib, usaha menambahkan yang sunat, jauh perkara yang makruh, apatah lagi haram, dan berakhlak dengan akhlakul karimah. Hak tu hak sebenar-benar ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kadang-kadang kita duk faham sunnah itu terlalu sempit sangat. Ini bandingannya begini. Kalau seorang itu pakai jubah, pakai serban, tapi hatinya penuh dengan benci, marah, dengki, takabur, ujub, banding dengan orang yang pakai seluar jin, pakai baju t-shirt, piah pun tak ada atas kepala, tapi hatinya tawaduk, penuh rahmat, kasih belah. Maka hak mana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anak tanya. Mana ikut sunnah Nabi? Hak pakai serban jubah janggut ke? Hak pakai baju t-shirt, pakai seluar jin? Zahir-zahir kita kata, pakai jubah serban inilah sunnah Nabi. Tak tahu ni. Jubah lagi, serban lagi, janggut lagi dah. Dah. Hak ikut sunnah Nabi tak ada.
hak pakai seluar jeans, pakai baju t-shirt, tutup aurat, bersih. Ikut sunnah apanya? Tak ada sunnah apa saya tengok dia. Dah. Sunnahnya ialah menutup aurat, itu wajib. Wajib menutup aurat. Hak tu hak syariat suruh tutup aurat. Tak ada suruh pakai jubah kau pakai serban ke. Hak wajib syariat kata tutup aurat. Tutuplah dengan guni berah ke, dengan daun pisang. Kau boleh belaka, syarat tak ada. Nah, cuma jangan buat pelik pada orang lah. Tu tak boleh kau buat pelik pada orang. Makna zuruf ikut sama. Boleh, tak ada masalah. Dan tidak ditetap oleh syarat tutup aurat mesti kena gamis, mesti kena jubah. Ada. Kerana itu kebudayaan Arab. Nah, maka Islam datang tidak menolak kebudayaan asal bangsa-bangsa. Tidak. Nah, tidak kata Islam hari kak semua kena berjubah, serba, pakai ega, pakai arak. Cakap pun kena enak-enak, kena arak lagi. Dah. Kecik Melayu lah. Kita orang Melayu. Nah, pakailah baju Melayu, pakailah kebelekat lah apa. Nah, yang penting bersih tutup aurat. Yang terpenting ialah libasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Maka takwa itu bukan di sini, bukan. At-taqwa ha huna namanya. Takwa itu di dalam ni. Ni payah. Nah, jadi kita pakai serban, pakai jubah, pakai ridak, taruh janggut, sipir rambut. Nah, bagus. Niat nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu sunnah jibiliyah. Tambah lagi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, syariat Muhammadiyah, akhlakul karimah, baru benar-benar kita tu mengikut jubah serban janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fala. Kalau tidak lagu tu, bukan ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Abu Lahab, Abu Jahal pakai serban jubah ke? Bukan duk pakai seluar jeans Abu Lahab, Abu Jahal lah. Kayak gitu. Itu lagu tu dah. Tapi adakah Nabi menolak kebudayaan luar daripada Arab? Tidak. Nabi pakaian yang Nabi gemar, gamis. Kenapa? Itulah kepakaian kebangsaan Arab. Budaya Arab. Tapi adakah Nabi tak pernah pakai branded luar? Pakai. Karena pernah dia hadiah oleh Raja Rom, jubah Rom. Jubah Rom ni dia kacik sini. Nah, dia kacik sini. Nabi pakai. Nah, jubah Parsi Nabi pakai. Itu juga dalil kata bahawasanya Islam tu menerima kebudayaan luar. Jadi kadang-kadang kita pakai sokok, kadang-kadang kita pakai kopiah, kadang-kadang kita pakai cap. Cap pun boleh. Tak ada masalah. Marah tu guru pondok. Amba kata boleh tu marah. Ada tu guru pondok marah. Tak sejuk kok dengan Ustaz Pak Ih. Apa? Menyalahi dengan orang-orang pondok ya. Dah, amba tak menyalahi. Nah, tok guru tu hak tak faham. Ni kitab kata haram pakai kek. Kitab tu tulis bila? Nah, tahun bila? Zaman mana? Kan ni bayar ni. Ada kau dalam Quran hadis haram pakai topi sudu, pakai kek? Tak ada, memang tak ada. Lepas tu macam mana ulama boleh kata haram pakai topi sudu, pakai necktie, pakai kok? Itu ulama tulis tu pada zaman penjajah, kayak gitu. Penjajah hak bawa masuk pakai topi cowboy, topi kek. Nah. Maka oleh kerana benci kepada penjajah sehingga dengan pakaian-pakaian penjajah pun ulama dulu kata haram pakai. Itu zaman tu. Sebab tu baca kitab tu kena faham fiqhul waqi' wat tawaqqu'. Fiqh realiti dan apa yang berlaku pada semasa yang kita hidup. Jangan hanya baca kitab tengok haram ni. Tak boleh pakai topi sudu. Orang tanya sebab apa haram? Sebab sudu dia tu lah. Sudu. Kan lucu bunyi tu. Sebab sudu tu jadi haram. Sampai-sampai kalau di pondok dulu pakai topi keledak tu, kalau ada sudu, ada ni cermin tu, haram. Sebab apa? Sebab serupa topi sudu ya. Sebab sudu. Dalam Quran mana, hadis mana kata ada sudu tu jadi haram? Tak ada. Jadi haram tu bukan sebab sudu. Sudu kau gerpu tak ada kaitan dengan haram. Haram tu sebab penjajah tu dulu. Nah, maka sekarang sudah tak ada lagi penjajah secara askari. Nah, jajah tu secara ideologi,
Ghuzwatul fikriyah tu tak secara lah, memang ada, senantiasa ada penjajahan secara fizikal, secara tubuh badan, memang tak ada sekarang. Maka izan tafa apa dia panggil, izan tafal illah intafal ma'lul, gitu kaedah. Izan tafal illah intafal ma'lul, bila ternafinya illah maka ternafilah hukum bagi illah tersebut, tak ada lagi haram. Lagu tu dah. Jadi jangan lucu, jadi kalau nak pakai topi keledar boleh, jangan ada cermin depan. Debu lah terik ni masuk dalam mata. Lepas tu kena pakai spek rebeng. Baru tak ada sudu, baru tak haram. Kan lucu bunyi tu. Nah, jadi ulama yang mengarang kitab kata haram tu bukan sebab sudu, bukan sebab gerpu, bukan. Tapi kerana pada zaman penjajah, bencinya kepada penjajah yang menjajah negara kita orang Islam, maka dengan pakaian-pakaian yang dibawa mari pun haram bakar-bakar. Itu lagu tu. Nah, sekarang tak ada dah. Tak ada lah hukumnya. Al-hukmu yaduru ala illatihi. Nah, wujudan wa adaman. Nah, hukum yang tidak ada dalam Quran dan hadis tu kalau dia dihukumkan berlekar kepada ilahnya, sama ada adanya hukum atau tiadanya hukum. Kayak gitu. Jadi boleh tak kita pakai topi sudu? Boleh lah. Nak apa pakai? Panah. Boleh. Topi koboi? Boleh. Nah, topi keledar? Boleh. Lebih-lebih lagi bukan setakat boleh topi keledar. Wajib. Sebab jaga nyawa. Kayak gitu. Paling kurang kalau aksiden pakai topi keledar, kepala tu lekat dalam topi keledar. Tak berat. Kayak gitu. Kalau tak pakai topi keledar, kecah hancur. Nak kutip wayar. Jangan pula bila polis kat kita di tepi jalan mana, ni topi keledar tak pakai siapa? Mana dalam Quran? Mana dalam hadis? Tak ada pun dalam Quran hadis. Wajib pakai topi keledar. Sunnah siapa pakai topi keledar ni? Kita lawan pula JPJ polis. Tertolak tu dia panggil. Nah, memanglah tak ada dalam Quran hadis. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tu lebih mengerti dengan urusan dunia kalian. Tetapi kaedahnya ada tak? Ada. La darara wa la dirara. Jangan buat mudarat pada diri, jangan buat mudarat pada orang lain. Sebab tu Tuhan kata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada ini hari aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Apa maksud? Al-yauma akmaltu lakum qawaida dinikum. Pada ini hari aku sempurnakan kaedah bagi agama kamu. Maka sempurna. Kaedah agama tu sempurna dah. Walau tak ada dalam Quran, mana traffic light hijau boleh jalan merah kena berhenti. Berat. Cari lagu tu berat mu. Nah. Mana kena pakai topi keledar, kena pakai seat belt. Ada dalam Quran hadis tak? Ada secara umum kaedah agama. Gitu. Nah. Itu lagu tu. Jadi kalau orang tak faham ni tu jadi duk kata negara ni negara teruk, negara kafir. Pasal tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Kita buat undang-undang rumah tangga, anak kita tak boleh balik sebelum maghrib. Ada dalam Quran? Ada dalam Quran. Jangan balik lewat malam. Ada dalam Quran? Tak ada. Siap kalau anak kita marah kita tu. Abah buat undang-undang jangan balik lewat malam. Sebelum maghrib kena balik dah ni. Ambil mana? Mana Quran? Mana dalil Quran? Mana dalam hadis? Penat kita duk cari Quran hadis. Abah telah menghukum undang-undang rumah tangga dengan hukuman tahu. Siap. Sebab tak ada dalam Quran dalam hadis. Tak kena tu cara fikir lagu tu. Nah? Itu habis itu. Baik, habis. Kemudian kita sambung semula pula. Haddatsana Suwaid bin Nasrin qala haddatsana Abdullah bin Mubarak wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajili wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati
والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.